Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fazil Mustaqim binti Muhammad Fazli akan memulakan pembentangan dengan bahagian pengenalan tentang perkahwinan campur di Malaysia. Dalam pembentangan ini, kita akan menjelajahi isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan campur di Malaysia serta dampaknya terhadap pasangan yang berkahwin, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Sejarah perkahwinan campur di negara ini telah lama berakar dan kita akan melihat beberapa perkahwinan campur yang terkenal serta peraturan undang-undang yang mengawalnya, terutamanya ketika melibatkan pasangan dari warga negara yang berbeza. Di Malaysia, konsep perkahwinan campur mencerminkan realiti kepelbagaian masyarakat yang merangkumi perbezaan agama, bangsa dan warga negara. Istilah perkahwinan campur yang dahulu digunakan untuk merujuk kepada perkahwinan antara penganut Katolik dan bukan Katolik, kini meluas merangkumi perkahwinan antara individu yang berlainan agama, bangsa dan warga negara. Fenomena ini juga dikenali sebagai eksogami. Sebagai contoh, perkahwinan campur dalam konteks Islam di Malaysia boleh melibatkan perkahwinan antara seorang Muslim Melayu dengan seseorang yang berbangsa Inggeris dan pada mulanya beragama lain. Dalam konteks yang lebih meluas, perkahwinan campur boleh dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu antara kaum, antara negara dan antara agama. Sejarah Malaysia mencerminkan keberadaan perkahwinan campur dalam negara ini sejak zaman dahulu. Beberapa perkahwinan campur yang terkenal termasuk perkahwinan Sultan Mansur Shah dengan Puteri Hang Lipoh, Indra Maria Hertogh 1951, Chua Moini dengan V Palania Papan 1967 dan Martin. Sistem perundangan mengawal perkahwinan campur di negara ini, terutamanya apabila pasangan yang berkahwin berasal dari warga negara yang berbeza. Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 melarang perkahwinan antara orang Islam dan bukan Islam. Bagi orang bukan Islam, Akta membaharui Undang-Undang Perkahwinan dan Penceraian 1976 AMU digunakan. Perundangan berkaitan terdapat dalam Undang-Undang Domisil Seksyen 48 dan 49 AMU. Perkahwinan campur dianggap menghadapi cabaran lebih besar berbanding perkahwinan dalam kumpulan yang sama dari segi ras, etnik, agama dan kewarganegaraan. Faktor adaptasi dan kesepaduan dalam aspek agama, adat resam dan budaya menjadi kritikal bagi pasangan dalam perkahwinan campur. Kajian menunjukkan bahawa motivasi ras dan bukan ras merupakan faktor utama dalam perkahwinan campur. Porterfield 1982. Motivasi ras termasuk pandangan pasangan terhadap ras lain sebagai lebih menarik atau perasaan berdendam terhadap ras sendiri. Manakala motivasi bukan ras berkait dengan cinta, keupayaan dan keinginan individu untuk mencari pasangan setara atau lebih baik dari segi sosioekonomi. Walaupun ada kebimbangan bahawa perkahwinan campur boleh membawa masalah kepada pasangan, keluarga dan masyarakat, beberapa kaji selidik dan literatur mengindikasikan bahawa perbezaan dalam perkahwinan campur boleh menjadi sumber kekuatan atau masalah. Pasangan campur dijangka menghadapi cabaran lebih tinggi dalam perkahwinan dan keluarga dengan kecenderungan untuk lebih mudah bercerai yang boleh memberi impak kepada kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Anak-anak dari perkahwinan campur juga mungkin menghadapi lebih banyak masalah personal dan perhubungan berbanding dengan mereka yang berasal dari keluarga homogami. Isu-isu seperti konflik akulturasi atau asimilasi, warisan keturunan dan kesinambungan etnik juga menjadi perhatian. Pembudayaan boleh timbul daripada proses asimilasi di mana elemen ciri dan nilai kumpulan minoriti diambil oleh kumpulan yang lebih dominan. Walaupun perkahwinan campur mungkin hanya diamalkan oleh segelintir penduduk di Malaysia, kajian mengenai faktor yang menyumbang kepada kesejahteraan keluarga hasil perkahwinan campur adalah penting. Konsep perkahwinan campur dapat dianggap sebagai pemakin kepada perpaduan di kalangan penduduk dengan pelbagai latar belakang, ras, etnik dan agama di negara ini.
Dengan kepelbagaian ini, Malaysia menjadi saksi kepada penyatuan cinta dan komitmen di antara individu yang mewakili pelbagai latar belakang dan identiti. Perkahwinan campur bukan sahaja mencerminkan harmoni dalam perbezaan tetapi juga mengukuhkan ikatan kekeluargaan dalam masyarakat yang majmuk. Sekian sahaja pendahuluan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abzal Rizam bin Muhammad dan saya akan membentangkan berkenaan adat kahwinan Muslim dan bukan Muslim. Seperti yang kita tahu, berkenaan kesepaduan sosial, Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Oleh itu, isu perkahwinan campur bukanlah isu baru dalam negara ini. Agama Islam mengahwini agama Buddha dan lain-lain agama dengan syarat kedua-dua pasangan hendaklah bersetuju untuk menganuti agama yang telah diputuskan, seperti contoh perkahwinan antara agama Islam dengan agama Hindu, dan kedua-dua pasangan mestilah menganuti agama Islam seperti yang tertulis dalam Perlembagaan Malaysia, iaitu agama Islam adalah agama rasmi negara Malaysia. Yang kedua adalah berkenaan toleransi agama. Toleransi agama adalah perkara yang sangat dititikberatkan dalam setiap perkahwinan campur. Pada dasarnya, Islam tidak melarang perkahwinan seumpama ini jika sekiranya pasangan tersebut sudah memeluk Islam. Sebab pertamanya ialah pasangan itu berpeluang untuk berkenalan di antara satu sama lain. Bukan sahaja dengan pasangannya, bahkan seluruh keluarga yang terlibat, dan ini bertepatan dengan hikmah atau tujuan Allah mencipta manusia dari berbilang bangsa, puak dan kaum. Namun dari segi perkahwinan campur yang melibatkan agama, iaitu di antara bukan Muslim dan Muslim, berkait rapat dengan persepsi dalam masyarakat. Di Malaysia, adalah salah jika suami beragama Islam dan isteri beragama Kristian. Isteri tidak menukar agama untuk mengikut suami adalah tidak dibenarkan di Malaysia. Hal ini kerana bagi mengelakkan salah faham, pergaduhan dan kecelaruan agama yang akan dianuti oleh si anak. Seperti contoh yang kita lihat berlaku di Indonesia mengenai kes perebutan anak untuk dikebumikan secara Islam, manakala ibunya beragama Kristian tidak bersetuju untuk dikebumikan secara Islam. Jadi, ini mendatangkan masalah kepada kedua-dua pihak untuk menentukan agama si anak. Dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia, isu penentuan agama dan hak penjagaan anak sering menjadi perbahasan apabila salah satu pihak yang perkahwinannya didaftarkan di bawah Akta Pembaharuan Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976, Akta 1976, memeluk agama Islam. Pemelukan Islam oleh salah seorang pasangan ini menjadi asas kepada pembubaran perkahwinan. Yang ketiga adalah toleransi budaya. Apabila terjadinya kahwin campur, maka lahirlah toleransi budaya baru antara dua pihak. Agama Islam dapat mempelajari budaya orang Cina, manakala orang Cina dapat mempelajari budaya orang Melayu. Begitulah sebaliknya jika perkahwinan antara agama Buddha dengan Hindu, Kristian, Islam dan lain-lain. Sebagai contoh, budaya orang Melayu berpakaian baju kurung ke majlis formal, manakala budaya Hindu memakai sari dan Buddha memakai cheongsam. Kerjasama dalam perkahwinan campur sangat diperlukan dalam memupuk kesepaduan sosial. Mereka bekerjasama dalam mempelajari suatu hal seperti budaya adat resam, etnik pasangan mereka. Oleh itu, kerjasama kedua pihak adalah menjadi tonggak kebahagiaan dalam memupuk kepersefahaman antara pasangan. Mereka dapat bersatu dalam membantu jika menghadapi masalah berkaitan agama yang baru dianuti. Sebagai contoh, suami membantu isteri mendalami hal agama dengan lebih mendalam. Ini bermakna perfakatan antara mereka terjalin dengan lebih baik. Yang seterusnya adalah akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul akibat suatu kebudayaan menerima unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Seperti yang kita lihat tadi dalam konteks toleransi agama. Apabila seseorang telah berkahwin dengan agama lain, maka penukaran agama adalah wajib dilakukan dengan mengikut agama si suami. Jadi si isteri secara tidak langsung akan belajar satu kebudayaan asing yang baru dan dalam masa yang sama masih mengekalkan kepribadian kebudayaan sesendiri. Seperti contoh kes yang kita dapat lihat, seorang wanita yang dilaporkan berkahwin dengan seorang yang beragama Islam dan menukar agama ke Islam, akan tetapi masih lagi menggunakan nama asalnya seperti dalam kad pengenalan. Hal ini menyebabkan si isteri masih mengekalkan kepribadian kebudayaan sendiri. Seterusnya adalah toleransi harian.
Toleransi ini memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan hubungan antara dua pihak. Perkahwinan campur antara dua agama adalah sesuatu yang sukar jika kedua-dua pihak tidak dapat mengekalkan toleransi sesama mereka. Kehidupan seharian yang berjalan tanpa masalah adalah kunci kesepaduan dalam hidup. Seperti contoh, perkahwinan antara agama Hindu dan Buddha. Dan mereka sepakat untuk mengekalkan agama masing-masing tanpa menukar kepada suatu agama dengan syarat menghormati antara satu sama lain. Bagi penganut Hindu, memakan daging lembu adalah diharamkan ke atas mereka. Jadi, pasangan yang berkahwin dengan agama Hindu mestilah tahu akan pantang larang agama pasangannya. Dengan ini, tidak akan wujud masalah antara kedua-dua pihak. Contoh lain adalah suami yang beragama Hindu tidak kisah jika si isteri yang beragama Buddha mengamalkan masakan vegetarian kerana ini mengamalkan sikap toleransi. Terima kasih kepada Afzal Izam di atas penyampaian sebelum ini. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fazli bin Mustafa Kamal. Nombor metrik saya 2020269392. Kini, giliran saya pula menerangkan adat perkahwinan perbezaan antara kaum. Antara ketiga-tiga kaum ini, walaupun berbeza kaum dan bangsa, namun terdapat beberapa persamaan yang dapat kita lihat menerusi adat perkahwinannya. Sebagai contoh, dalam adat perkahwinan antara Melayu, Cina dan India, masing-masing mempunyai adat merisik, meminang dan bertunang sebelum melangsungkan perkahwinan. Sekarang saya akan menerangkan perkahwinan kaum Melayu. Di dalam kaum Melayu, dia akan mengadakan adat merisik terlebih dahulu. Adat merisik dalam masyarakat kaum Melayu ialah untuk memastikan gadis yang diingini masih belum bertunangan serta untuk menyelidiki latar belakangnya terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk memastikan dan sesuai dengan ajaran Islam dalam meletakkan kriteria penting sebelum menerima lamaran. Adat ini melibatkan wakil lelaki memberikan cincin belah rotan dan menetapkan tarikh peminangan. Namun, tradisi ini semakin jarang dilakukan kerana pasangan cenderung sudah saling kenal sebelumnya. Seterusnya adalah adat meminang. Di dalam adat Melayu, adat meminang dan bertunang dalam masyarakat ini dimulai setelah gadis yang diinginkan belum bertunangan. Keluarga lelaki menetapkan hari untuk mengirim rombongan peminangan yang diuruskan oleh keluarga terdekatnya. Namun, ia mengumumkan secara rasmi niat mereka di sana. Kemudian, kedua belah pihak berunding untuk menetapkan tarikh dan persiapan upacara bertunang termasuk hantaran dan jumlah rombongan yang hadir. Pertunangan diadakan di rumah gadis dengan kenduri dan hantaran seperti tempat sirih, cincin, bunga rampai, buah-buahan, kuih muih, pakaian dan lainnya. Ia juga diberikan kepada keluarga pihak gadis. Adat langkah benda juga melibatkan hantaran untuk kakak perempuan yang belum berkahwin. Jumlah hantaran biasanya ganjil kerana jumlah genap dianggap kurang baik. Ada yang mengadakan penghantaran belanja beberapa minggu sebelum persandingan, terpisah dari upacara bertunang. Proses dimulai dengan wakil belah lelaki menyerahkan tepak sirih secara rasmi kepada perempuan, seringkali disertai pantun untuk memudahkan acara. Setelah diterima, kedua belah pihak membicarakan belanja perkahwinan dan durasi pertunangan. Durasi pertunangan biasanya setahun atau disesuaikan dengan persetujuan kedua belah pihak. Jika terjadi putus tunang, ada peraturan khusus terkait hantaran yang harus dikembalikan. Majlis pertunangan ditandai dengan adat sarung cincin di mana wakil lelaki menyerahkan cincin pertunangan gadis yang dilamar untuk menandai resmi adalah pertunangan mereka. Seterusnya adalah perkahwinan kaum Cina. Di dalam kaum Cina, adat merisik bertujuan untuk memahami latar belakang gadis yang diinginkan. Fokus pada nama, keturunan, peribadi, watak dan tingkah laku. Proses merisik dilakukan oleh ibu bapa lelaki dengan mencari kenalan atau rakan taulan yang mengenali keluarga gadis tersebut. Perbincangan sering diadakan di restoran dan melibatkan saudara mara lain. Ia juga membantu mempereratkan hubungan antara kedua belah keluarga. Isu dan isi perbincangan merisik umumnya tentang latar belakang keluarga dan asal keturunan. Seterusnya adalah adat meminang bagi kaum Cina. Adat meminang dalam masyarakat kaum Cina, ia melibatkan langkah-langkah esensial. Setelah puas dengan latar belakang keluarga, wakil lelaki akan mengunjungi rumah gadis untuk membicarakan rancangan pernikahan.
ibu pengantin perempuan akan berdiskus dengan wakil tersebut untuk mengenai mas kahwin dan pengetahuan majlis. Tak ada tawar-menawar kerana dia yang dianggap menghormati situasi tersebut. Kesepakatan disampaikan kepada kedua belah pihak antara lelaki dan perempuan, kemudian dibicarakan dengan anak lelaki. Setelah setuju untuk menikah, adat bertunang akan dijalankan. Hari pertunangan dipilih berdasarkan kalender Cina dan bintang kelahiran. Pemangku ramal menentukan hari sesuai dengan buku pendoman untuk menghindari bencana. Pada hari pertunangan, cincin dipertukarkan dengan gadis memberikan nyinsang iaitu kertas merah yang berisi informasi mengenai dirinya. Pemangku ramal akan menggunakan ini untuk menentukan hari dan memberikannya niko yang berisi aturan untuk kedua-dua belah pasangan. Hantaran dan mas kahwin diberikan saat pertukaran cincin atau pada hari pernikahan. Hantaran berupa cincin emas, pakaian, kain dan wang tunai. Jika kurang, ia diberikan wang tambahan. Keluarga pengantin perempuan akan memberitahu tanggal pernikahan dan detail pertemuan dengan pihak perempuan. Jumlah mas kahwin akan mencerminkan status pihak lelaki. Seterusnya adalah perkahwinan kaum India. Di dalam perkahwinan kaum India, mesti akan ada juga adat merisik. Dalam adat merisik kaum India ni juga, faktor etnik, sub-etnik, kasta, agama adalah sangat diperhatikan. Juga status ekonomi dan sosial seperti umur, pendidikan, pekerjaan, etika, moral, penampilan dan juga latar belakang keluarga tersebut. Informasi ini biasanya diperoleh daripada pihak terlibat atau melalui saudara mara. Untuk terkadang melalui bantuan orang tengah yang disebut Tirumana Taraga yang kini digantikan oleh ejen perkahwinan yang terdaftar. Selepas adat merisik, dia akan mengadakan adat meminang. Dalam kaum India juga, setelah persetujuan dari kedua belah pihak, akan terjadi ikatan janji atau dipanggil nicayam. Seorang wakil lelaki mengunjungi rumah calon pengantin perempuan dengan beberapa barang seperti kelapa, sirih pinang, bunga, buah-buahan, cendana dan kumkum. Di sana, para ayah akan membicarakan pernikahan. Jika salah satu ayah sudah tiada, diskus mengenai meminang ini akan melibatkan anggota keluarga lain. Jika semua setuju, mereka akan mengikatkan janji. Pengantin lelaki kemudian menyatakan persetujuannya secara rasmi untuk menikahi pengantin perempuan. Pernikahan mereka diumumkan dan sebagai simbol ikatan, mereka menukar sirih pinang yang disebut matam bualan marutal. Mereka membicarakan detail pernikahan, biayanya untuk pengantin perempuan, undangan dan lain-lain. Upacara nicayam kemudian dilakukan dengan pertukaran kalung bunga sebagai bahagian dari prosesi ini. Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzatul Maisara binti Rosli, nombor pendaftaran 2020484838. Untuk topik isu perkahwinan campur di Malaysia, saya akan menerangkan tentang cabaran isu perkahwinan campur di Malaysia. Sebagai pengenalan, terma perkahwinan campur pada mulanya digunakan oleh pihak Gereja Katolik bagi menyatakan sebuah ikatan perkahwinan yang melibatkan orang Kristian dan bukan Kristian. Pihak Barat juga menyifatkan budaya sebegini sebagai epistemologikal. Trend perkahwinan campur di Malaysia kelihatan semakin meningkat dan fenomena ini ketara boleh dilihat berikutan Malaysia mempunyai masyarakat yang pelbagai kaum dan pelbagai etnik. Bagi konteks Malaysia, perkahwinan campur merupakan sebuah perkahwinan yang melibatkan penyatuan antara pasangan yang berlainan kaum atau agama. Melalui perkahwinan campur juga, seseorang individu dapat mempelajari budaya baru keluarga mertuanya dan ini juga dapat membantu merapatkan hubungan etnik antara dua kaum yang berbeza. Ianya juga dapat menyebarkan ajaran Islam secara tidak langsung. Bagi cabaran isu perkahwinan campur yang pertama iaitu pemikiran yang sempit. Sebuah perkahwinan campur tidak boleh dilaksanakan sekiranya terdapat pemaksaan budaya di antara suatu kaum terhadap kaum yang lain.
Ada sesetengah pihak yang menganggap perkahwinan campur adalah merupakan tidak baik. Perkahwinan campur dapat memupuk persefahaman antara pelbagai kaum. Namun, ianya juga akan menghilangkan sifat hormat menghormati. Pegangan agama juga mudah goyah dan senang sesat disebabkan terikut-ikut dengan budaya asing yang terbuka. Seterusnya, bagi cabaran yang kedua iaitu memahami budaya dan adat resam. Sebagai persediaan sebelum perkahwinan, setiap pasangan perlulah memahami terlebih dahulu budaya pasangan masing-masing, seperti jenis masakan dan minuman, mencium tangan ketika bersalam bagi adat orang Melayu. Hal ini juga akan memudahkan kehidupan berkeluarga dapat berjalan dengan lancar. Yang seterusnya iaitu memahami bahasa komunikasi. Kedua-dua pasangan perlulah menggunakan bahasa yang dapat difahami antara kedua-duanya. Contohnya, bahasa Inggeris, bahasa Arab dan bahasa Melayu. Sekiranya kedua-dua pasangan ingin mengekalkan bahasa jati masing-masing, maka anak-anak yang lahir dari hasil perkahwinan campur ini perlulah diajarkan kepada mereka sekurang-kurangnya 2 bahasa ibunda setelah ibu dan bapa. Ianya juga dapat mengekalkan bahasa jati kepada generasi seterusnya. Bagi cabaran yang ketiga iaitu tahu berkomunikasi. Bagi wanita Malaysia yang berkahwin dengan masyarakat luar, contohnya, dia perlulah mengetahui cara berhubung dengan ibu dan bapa mertuanya serta keluarga suaminya agar hubungan dapat dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan pasangannya perlu mengetahui cara komunikasi ringkas untuk menunjukkan tanda hormat kepada kedua ibu bapa mertuanya. Bagi cabaran yang seterusnya iaitu saling memahami. Sebagai pasangan suami isteri, perlulah saling faham memahami antara satu sama lain seperti minat dan hobi pada masa lapang, makanan kegemaran dan sebagainya. Ianya juga dapat mengeratkan lagi hubungan sesama pasangan. Oleh itu, keserasian antara pasangan yang berlainan budaya dan adat resam tiada penghalang untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmoni. Selagi akidah dapat dijaga, hubungan kekeluargaan dapat dijalinkan dengan mawadah dan rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nurul Amira binti Murad dengan ID pelajar 2020638364. Saya dengan penuh hormat ingin membentangkan subtopik bagi perkahwinan campur iaitu cabaran dan implikasi perkahwinan campur. Pertama, perbezaan budaya dan nilai. Pasangan ini mungkin berasal daripada latar belakang budaya yang berbeza, seperti Timur dan Barat. Mereka mungkin mempunyai pandangan berbeza tentang hierarki keluarga, norma-norma sosial atau nilai-nilai kehidupan. Pemahaman dan penerimaan terhadap perbezaan ini adalah penting untuk mencapai keharmonian dalam rumah tangga. Kedua, bahasa. Komunikasi boleh menjadi cabaran signifikan jika pasangan berasal daripada latar belakang bahasa yang berbeza. Misalnya, suami berasal daripada negara A dan isteri berasal daripada negara B dengan bahasa ibunda yang berbeza. Mereka mungkin mengalami kesukaran dalam berkomunikasi, terutamanya dalam situasi yang memerlukan pemahaman yang mendalam. Memahami dan menghormati penggunaan bahasa berbeza dapat membantu dalam mencegah konflik untuk memperkuatkan lagi ikatan suami isteri. Ketiga, tuntutan keluarga dan masyarakat. Tekanan daripada keluarga dan masyarakat juga merupakan cabaran yang tidak boleh diabaikan.
Pemikiran tradisional atau stereotip masyarakat boleh mempengaruhi hubungan. Sebagai contoh, pasangan mungkin merasakan tekanan daripada keluarga mereka untuk mematuhi tradisi tertentu atau mengikuti norma-norma budaya yang diwarisi. Sebagai contoh, tekanan untuk mengadakan perkahwinan yang besar dan mewah boleh menjadi sumber konflik jika pasangan mempunyai pandangan yang berbeza mengenai cara pengurusan majlis perkahwinan masing-masing. Keempat, iaitu perbezaan agama. Jika pasangan berasal daripada agama yang berbeza, cabaran agama mungkin akan timbul. Ini termasuklah perayaan, tradisi atau amalan-amalan lain keagamaan. Misalnya, cara keluarga A merayakan Hari Raya Aidilfitri mungkin sangat berbeza dengan cara keluarga B merayakan Hari Perayaan Christmas. Perbincangan terbuka dan saling menghormati diperlukan untuk mencapai keseimbangan yang bersesuaian. Poin kelima dan poin terakhir daripada saya iaitu stereotip dan diskriminasi. Beberapa pasangan mungkin akan mengalami stereotip atau diskriminasi daripada masyarakat luar yang boleh menambah tekanan kepada hubungan rumah tangga. Sebagai contoh, mungkin terdapat situasi di mana mereka dilihat sebagai lain ataupun asing oleh orang-orang di sekitar mereka. Ini boleh mencipta tekanan tambahan terhadap pasangan mereka. Bagi mengatasi hal ini, pasangan tersebut perlu bersama-sama mempromosikan kesedaran dan melibatkan diri dalam usaha-usaha untuk mengatasi stereotip dan diskriminasi yang disebabkan oleh masyarakat. Pesanan saya, sekiranya kita dapat melibatkan diri dalam perbincangan terbuka mengenai perkahwinan campur atau kita dapat memahami dan mengatasi cabaran bersama-sama, ini dapat membentuk masyarakat yang lebih terbuka, inklusif dan menghargai kepelbagaian sebagai aset yang memperkayakan kita semua. Terima kasih atas perhatian Ustazah dan rakan-rakan. Saya berharap bahan-bahan yang saya kongsikan ini mampu memberi pandangan yang lebih mendalam mengenai cabaran dan implikasi perkahwinan campuran. Terakhir, saya Nurul Amira binti Murad dengan ID 20206383. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norma binti Hamzin. Nombor pelajar 2020230194 akan menyambung bahagian isu dan penyelesaian berkenaan dengan perkahwinan campur. Seperti yang telah dibentangkan oleh rakan kumpulan sebentar tadi, isu perkahwinan campur di Malaysia adalah satu topik yang sangat kompleks dan memerlukan penyelesaian dengan teliti melalui pendidikan dan kesedaran. Meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan dan keunikan perkahwinan campur melalui program pendidikan dan kempen kesedaran. Kedua, melalui peningkatan dan pematuhan undang-undang serta polisi. Memastikan undang-undang dan polisi yang berkaitan dengan perkahwinan campur adalah adil dan melindungi hak-hak individu dari pelbagai latar belakang dan budaya. Antara langkah penyelesaian isu masalah yang terdapat dalam isu perkahwinan campur ialah melalui sokongan psikologi, menyediakan sokongan psikologi sosial kepada pasangan berkahwin campur yang menghadapi tekanan sosial dan keluarga. Seterusnya, melalui idea pembangunan komuniti, iaitu dengan membina komuniti yang inklusif dan saling menerima untuk mengurangkan diskriminasi terhadap perkahwinan campur. Seterusnya, penyampaian maklumat yang berkesan juga adalah satu penyelesaian yang lebih baik dalam menyelesaikan masalah dalam perkahwinan campur, iaitu dengan pembinaan jaringan sumber maklumat. Membina jaringan sokongan dan sumber untuk pasangan perkahwinan campur untuk membantu mereka mengatasi cabaran yang mereka hadapi. Rangkaian ini bertujuan untuk memberi sokongan emosi, nasihat dan bantuan praktikal kepada pasangan tersebut dalam menangani cabaran yang berkaitan dengan perbezaan budaya, agama, isu-isu lain yang mungkin timbul dalam perkahwinan campur.
Dan yang terakhir, antara langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah isu perkahwinan campur iaitu melalui pememukan kepelbagaian. Aktiviti ini untuk memupuk kesedaran tentang kepelbagaian budaya dan agama dalam masyarakat untuk mewujudkan persefahaman yang lebih baik. Sebagai kesimpulan, langkah-langkah ini boleh membantu mengatasi beberapa isu yang berkaitan dengan masalah perkahwinan campur di Malaysia. Penyelesaian yang holistik dan bersepadu perlu diambil kira untuk memastikan keharmonian dan kesaksamaan dalam perkahwinan campur di negara ini. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Perkahwinan campur kerana berbeza agama ini tetap hangat diperkatakan oleh masyarakat sekeliling kerana ia berkaitan dengan akidah dan hukum. Tambahan pula, perbezaan tersebut banyak mengundang masalah dari segi agama itu sendiri maupun aspek psikologi, budaya, moral dan tradisi. Walaupun sering timbul beberapa isu negatif berkenaan kesan daripada perkahwinan campur, namun perkahwinan campur membawa pelbagai kebaikan kepada masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Berikut adalah beberapa kebaikan perkahwinan campur yang dapat memberi impak positif kepada seluruh masyarakat di dalam negara ini. Yang pertama, memupuk perpaduan. Perkahwinan campur memperkukuhkan hubungan di antara pelbagai kaum dan memupuk semangat perpaduan di kalangan masyarakat. Ini membantu mengurangkan ketegangan dan kesalahfahaman antara kaum dan mewujudkan masyarakat yang harmoni. Yang kedua, pemupukan kepelbagaian budaya. Perkahwinan campur membawa bersama-sama budaya, tradisi dan kepercayaan dari pelbagai kaum. Ini memperkaya warisan budaya negara dan memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang kepelbagaian budaya. Yang ketiga, pembinaan jalinan sosial. Perkahwinan campur membina jaringan sosial yang melintasi sempadan kaum dan membantu memperluaskan persefahaman di antara masyarakat berbilang kaum di dalam negara ini. Yang keempat, peningkatan kekayaan budaya. Dengan perkahwinan campur, generasi akan datang dapat mewarisi kekayaan budaya dari kedua-dua pihak keluarganya dan dapat menyumbang kepada kepelbagaian budaya di dalam negara. Yang kelima, peningkatan integrasi ekonomi. Perkahwinan campur juga membawa bersama-sama perspektif ekonomi yang berbeza, membantu dalam integrasi ekonomi di kalangan pelbagai lapisan masyarakat. Yang keenam, pembinaan identiti kebangsaan. Perkahwinan campur membantu membina identiti kebangsaan yang eksklusif dan menekankan kesatuan sebagai warga Malaysia tanpa mengira latar belakang etnik. Yang ketujuh, menghasilkan baka yang baik. Perkahwinan campur juga dikenali kerana selalunya anak daripada pasangan berkahwin campur ini wajah mereka kelihatan cantik dan comel. Malah, perkahwinan campur juga dapat menghasilkan genetik yang lebih baik bakanya. Kesimpulannya, perkahwinan campur membawa manfaat yang besar
kepada masyarakat berbilang kaum di Malaysia dengan memupuk perpaduan, memperkaya kepelbagaian budaya dan membina identiti kebangsaan yang eksklusif. Ini adalah aspek penting dalam memperkuat kesepaduan dan keharmonian di dalam masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Jadi, secara kesimpulannya, perkahwinan campur mempunyai banyak impak positif yang boleh dipupuk dalam mengharungi hidup bersama dan membina keluarga sakinah yang berteraskan Islam. Perkahwinan campur merupakan kaedah yang tepat untuk menyebarkan Islam dan meluaskan ajaran Islam bertepatan dengan tugas kita sebagai khalifah, iaitu harus menyampaikan ajaran Islam. Perkahwinan antara kaum haruslah dijadikan kesempatan untuk memahami nilai-nilai mulia yang dimiliki oleh setiap kaum agar hubungan kesatupaduan ini akan terus terpelihara. Perkahwinan campur dapat mengeratkan hubungan sesama kaum dan menghapuskan sikap prejudis antara kaum. Islam juga tidak melarang sebarang bentuk perkahwinan, termasuklah perkahwinan campur, asalkan ianya menurut kehendak syarak, seperti yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran. Maka berkahwinlah dengan sesiapa kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil, yakni di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja. Surah An-Nisa ayat 3. Umumnya perkahwinan campur berlaku disebabkan oleh faktor perasaan, tetapi perasaan yang wujud antara dua pasangan juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor penggalak lain seperti demografi penduduk, integrasi, polisi kerajaan, budaya, agama dan toleransi. Pada hari ini, perkahwinan campur seringkali dijadikan sebagai salah satu indikator untuk menilai hubungan antara kelompok dalam masyarakat atau negara, sama ada baik ataupun sebaliknya. Toleransi yang tinggi dalam sesebuah masyarakat dilihat apabila perkahwinan campur merupakan sesuatu amalan yang biasa dalam masyarakat. Berbeza daripada tanggapan umum, perkahwinan campur bukanlah suatu amalan baru dan hanya mendatangkan masalah dalam masyarakat kontemporari di Malaysia. Sebaliknya, amalan perkahwinan campur antara etnik telah berlaku sejak beratus-ratus tahun dahulu dan merupakan sebahagian daripada asam garam kehidupan dalam masyarakat plural. Perkahwinan campur antara etnik bukan tempatan dengan etnik tempatan didapati berlaku dengan ketara apabila hubungan antara etnik dalam keadaan yang akomodatif atau saling bertolak ansur. Dua perubahan utama dalam masyarakat yang dimaksudkan adalah pertamanya dari segi pegangan masyarakat terhadap agama Islam yang bertambah utuh, dan yang kedua, pengurangan jumlah nisbah jantina dalam kumpulan etnik bukan tempatan. Walau bagaimanapun, ini tidak bermaksud perkahwinan campur tidak langsung berlaku selepas itu. Ia masih berlaku terutamanya dengan etnik bukan tempatan yang memeluk agama yang sama sahaja. Gagasan pembinaan negara bangsa menjadi sangat penting ketika Parlimen mulai bergema di negara ini akibat pergeseran politik dalam negara, kerana agenda pembinaan negara bangsa ini menjadi penting kerana negara ini mempunyai penduduk kaum. Di Malaysia, setiap kaum masih mempunyai persepsi negatif dan prejudis terhadap kaum yang lain lantaran sikap dan pengetahuan yang tidak menyeluruh tentang budaya dan aspirasi kaum lain, menjadikan masyarakat sering dipisahkan oleh perbezaan pendapat, perbezaan perspektif, kepentingan ekonomi dan perbezaan kebudayaan yang mana akan menghalang proses penyatuan bangsa yang terkendala. Justru sebagai langkah ke arah kehadapan dalam rangka mencapai matlamat perpaduan dan integrasi kaum sebagai usaha untuk menjayakan agenda pembinaan negara bangsa, galakan ke arah proses perkahwinan campur sebagai salah satu cara untuk melahirkan semangat dan kesefahaman terhadap budaya serta adat sesuatu kaum boleh difikirkan. Sikap prejudis terhadap kaum lain sedikit demi sedikit akan pupus apabila mereka disatukan dalam sebuah keluarga yang harmoni kerana penyatuan dua insan
boleh menyatukan pula dua keluarga berlainan kaum. Situasi ini mungkin agak sukar untuk dicapai seandainya semua pihak belum dapat menerima secara terbuka tentang kebaikan perkahwinan campur sebagai salah satu usaha pembinaan negara bangsa. Pihak kerajaan, agensi-agensi kekeluargaan, Badan Persatuan dan Pertubuhan bukan kerajaan boleh memberikan insentif serta galakan kepada mana-mana pasangan yang akan mendirikan rumah tangga dalam bentuk perkahwinan campur. Peranan institusi agama, pertubuhan bukan kerajaan, institusi sosial lainnya amat diharapkan dalam rangka merangsang pertumbuhan minda bagi mengubah persepsi agar perkahwinan campur dapat dikembangkan sebagai salah satu jambatan untuk membina negara bangsa. Perkongsian elemen budaya yang sama menyebabkan hubungan di antara mereka dengan etnik tempatan lebih terbuka dan mesra, di samping saling memahami antara satu sama lain. Sehubungan dengan itu, perkahwinan campur adalah sesuatu yang baik dan tidak dilarang dalam Islam.